Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Lapor Kes Rasuah, 514 penjawat awam diberikan ganjaran RM 1 juta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mendedahkan seramai 514 penjawat awam sudah diberi ganjaran berjumlah lebih RM 1 juta antara 2012 hingga 2023 karena mendedahkan serta melaporkan kes rasuah yang membawa kepada sabitan. Katanya, pemberi maklumat kepada kerajaan akan diberi ganjaran sama seperti tawaran suapan karena mereka membantu dalam membantras kegiatan rasuah. Ya, ringgit untuk ringgit. Jika Anda ditawarkan 100 ringgit, kerajaan akan beri Anda 100 ringgit. Jika Anda ditawarkan 1 juta ringgit, kerajaan akan kembalikan RM 1 juta kepada Anda. Katanya yang dipetik oleh portal Berita Harian semasa menjadi tetamu program audio siar Beyond the Headlines kendalian New Straits Times NST. Azam berkata, menerusi strategi pencegahan rasuah kebangsaan 2024-2028 yang diumumkan Mei lalu, skim sama boleh diperluaskan kepada masyarakat umum, namun ia masih lagi dalam peringkat cadangan. Perkara itu masih dalam cadangan, prosedur khusus dan optimum bersama agensi peneraju masih belum diputuskan. Itu di bawah bagian hal ehwal undang-undang dan Jabatan Perdana Menteri. Pertama sekali, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 perlu diperbaharui dan kami bersetuju. BHEUU kini sedang dalam proses memindah undang-undang. Katanya, menurutnya SPRM satu-satunya agensi penguat kuasa yang menggunakan sepenuhnya undang-undang itu dan sejak 7 tahun lalu sudah mempromosikannya kepada orang ramai bahwa mereka harus menjadi pemberi maklumat. Ada 3 kategori yang tampil ke SPRM, yaitu pengadu, pemberi maklumat, dan informan. Pengadu sebagai contoh perlu ke mahkamah, namun saya boleh katakan kurang daripada 5% mereka yang tampil ingin membuat aduan bersedia untuk beri keterangan di mahkamah. Bagi pemberi maklumat dan informan, identiti mereka dilindungi dengan baik. Sekarang BHEUU ingin memberi ganjaran kepada mereka dan saya pikir ini ide yang baik. Boleh menggalakkan lebih ramai tampil membuat aduan terutamanya kepada SPRM, katanya lagi. Sehebat manapun atau secanggih manapun mesin-mesin yang ada di dunia ini ataupun artificial intelligence yang semakin meleluasa pada zaman yang moden ini, semua itu tidaklah berguna jika pengendali atau kaki tangan yang mengendalikannya tidak menjunjung nilai integriti yang tinggi. Walau canggih manapun, tetapi jika orang itu pemikirannya, jati dirinya tidak secanggih teknologi, maka teknologi itu adalah sia-sia. Betulkah atau tidak? Apakah pendapat Anda semua? Peringatan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki, walaupun sedih, kebenarannya tidak boleh disangkal karena hakikatnya manusia mengawal dan menentukan proses dilakukan mesin, bukan sebaliknya. Mesin pengimbas mempunyai limitasi dan had pemantauan sedangkan kelicikan pemberi serta penerima rasuah terutamanya sindiket boleh mengakali kecerdasan sesuatu teknologi. Malah perbuatan rasuah boleh dilakukan bila-bila masa saja termasuk di luar waktu bertugas, tidak dapat dijangkau sesuatu sistem digital, bahkan ada saja kelompongan oleh yang boleh dieksploitasi penjenayah untuk sesuatu transaksi rasuah. Hakikatnya, sistem canggih dan teknologi maju sudah lama digunakan di negara ini, tetapi kes rasuah berulang dengan terbaharu
uang tunai Rm 4,4 juta dirampas SPRM daripada 11 pegawai kastam di Raja Malaysia, KDRM, dikaitkan sindiket kontena terbang. Kes rasuah membabitkan ketirisan duty kastam itu dianggarkan berjumlah 3,5 bilion ringgit Malaysia berlaku di Pelabuhan Klang, sekaligus membawa penahanan 6 individu yaitu pengarah, pekerja, syarikat, seorang runner, dan kekasihnya. Pada Mac lalu, 34 anggota dan pegawai JKDM bersekongkol dengan sindiket penyeludupan, pengimportan, dan penjualan arak serta rokok seludup membabitkan ketirisan hasil cukai Rm 2 bilion ditahan SPRM dalam Ops Samba 2.0. Ini tidak termasuk rasuah membabitkan puluhan ribu ringgit saja. Dengan seorang dua kaki tangan kastam didakwa setiap kes, hingga tidak heranlah jabatan itu menduduki tangga ketiga selepas Immigration dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sebagai agensi penguat kuasa paling banyak aduan isu salah laku integriti diterima Suruhanjaya Integriti Agensi Pengangkutan EAIC pada tahun ini. Malah satu kes membabitkan kastam turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, melahirkan rasa sedih dan terkesan dengan salah guna kuasa dilaporkan berlaku di bahagian kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang, sehingga negara menanggung kerugian hampir 2 bilion ringgit. Justru kerajaan boleh memperkenalkan pelbagai mekanisme baharu termasuk memendekkan tempoh penugasan dan penempatan bagi penjawatan kritikal untuk mengurangkan pengaruh dan hubungan mungkin terbentuk, tetapi benteng utama masih tetap sikap amanah dan integriti kaki tangan serta pegawai agensi penguat kuasa termasuk kastam. Malah usaha menghalang daripada seseorang dirasuk, godaan sindiket dan tarikan kemewahan juga tidak boleh dilaksanakan secara individu. Sebaliknya, program pembentukan ketahanan jiwa perlu berlaku dengan kolektif. Selain dimanfaatkan pendekatan agama dan kerohanian untuk membina jati diri anggota dan pegawai yang membenci rasuah, kerajaan boleh mencontohi mekanisme digunakan di negara seperti Singapura yang kastamnya dikategorikan sebagai paling rendah risiko rasuah untuk perniagaan oleh Global Enabling Trade Report GETR sebelum ini. Pada masa yang sama, kaki tangan terbukti amanah dan berintegriti pula perlu diberikan kredit, sekaligus dapat memastikan motivasi serta semangat kerja tidak luntur disebabkan setitik nilai yang merosakkan imej kastam keseluruhan. Kota Kinabalu, Kementerian Kesihatan KKM diminta tidak mengganggu peruntukan membina klinik di negeri ini bagi menampung dana mewujudkan pusat jantung Sabah yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk James Ratib, berkata peruntukan Rm 80 juta yang disebut Perdana Menteri untuk pusat itu seharusnya menggunakan peruntukan baru dari Kementerian Keuangan. Katanya adalah tidak adil untuk mengambil peruntukan pembinaan klinik kesihatan yang kemudahannya sangat diperlukan oleh penduduk terutama di luar bandar negeri ini bagi merealisasikan pusat jantung Sabah. Saya heran sebab saya difahamkan bahawa peruntukan sebanyak 80 juta ringgit yang diumumkan oleh Perdana Menteri adalah wang dari klinik kesihatan yang sudah diluluskan dan diambil disimpan untuk top up peruntukan yang diumumkan Perdana Menteri. Jadi saya minta kepada KKM mana-mana projek yang telah diluluskan untuk naik taraf atau membina fasiliti di Sabah ini jangan lagi diganggu, jangan dikacau. Buatlah yang
Perdana Menteri umumkan itu melalui Kementerian Keuangan untuk mencari dana uang membina pusat jantung Sabah yang diumumkan 80 juta ringgit itu. Katanya pada sidang media selepas meresmikan klinik Family Care Jalan Pantai di sini hari ini. James yang juga Exco Kesehatan Negeri berkata beliau tidak bersetuju dengan langkah seperti itu dan menyifatkannya sebagai tidak memberi apa-apa makna kepada negeri itu. Sementara itu, beliau juga menegaskan perlunya mengekalkan cadangan sebelum ini untuk mewujudkan pusat jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth II berbanding memindahkannya ke lokasi lain. Katanya, kenyataan Menteri Kesehatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad baru-baru ini mengenai kemungkinan menempatkan pusat jantung Sabah di Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS melambatkan lagi penyediaan kemudahan itu. Matlamat kita memohon Institut Jantung Sabah ini pertama memandangkan kewangan kita pada masa ini belum mengizinkan, maka peruntukan sedia ada sebanyak RM80 juta yang diumumkan itu adalah lebih baik untuk kita menambah fasiliti kemudahan ward pusat jantung kita di HQE 2. Tapi baru-baru ini ada pengumuman daripada Menteri KKM mengatakan akan mempertimbangkan untuk pusat jantung Sabah itu ditempatkan di HUMS. Tapi saya rasa HUMS masih lambat lagi untuk disiapkan. Kita tidak tahu bila ia akan siap, sedangkan kemudahan dan fasiliti jantung ini amat mendesak dan atas sebab itu adalah lebih baik menaik taraf ward HQE 2, katanya. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut suka hati. 2-3 kucing berlari, dah berumur sedarlah diri. Kerajaan perpaduan banyak janji tapi tidak ditepati. PAS. Kuala Lumpur. Kerajaan perpaduan disifatkan sebagai senduk besa tak mengenyang yang mana hanya menabur janji tetapi tidak ditepati, kata Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan Ibrahim berkata sikap yang dipamerkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini sama dengan ketika Pakatan Harapan PH yang bertindak menabur janji-janji manis yang dilihat sukar untuk dilaksanakan. Bukan satu, malahan berpuluh janji ini dizahirkan melalui ucapan dan dibukukan dalam buku manifesto pada saban kali pilihan raya diadakan yang akan dilaksanakan oleh mereka jika terpilih menjadi kerajaan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Terbaru, Kerajaan Perpaduan mendakwa kenaikan harga diesel tidak dapat dielakkan demi menyelamatkan negara yang rugi akibat penyeludupan, namun PH pernah mengkritik tindakan kerajaan terdahulu yang bertindak menaikkan harga bahan api itu. Dipersembahkan angka bernilai berbilion untuk menakutkan rakyat bahwa langkah kerajaan ini adalah tindakan yang betul. Penyeludupan yang berlaku ini sangat besar, kononnya. Jika benar ia berlaku sebesar itu, adakah ianya hanya dipandang sepi oleh pihak berkuasa? Tidakkah ini memberi gambaran bahwa sempadan negara ini sangat mudah dicerobohi? Selamatkah kita ketika ini? Apakah kerajaan hanya mampu berdiam diri tanpa apa-apa tindakan? Kata Tuan Ibrahim lagi. Sebelum ini, Menteri Keuangan 2, Datuk Amir Hamzah mengumumkan harga diesel di semua stesen runcit Semenanjung Malaysia ditetapkan pada kadar RM3.35 bagi setiap liter, iaitu harga pasaran tanpa subsidi bermula 12:01 tengah malam. Beliau berkata ia adalah harga pasaran tanpa subsidi berdasarkan purata bulan Mei 2024 mengikut formula Automatic Pricing Mechanism. Tuan Ibrahim berkata,
Sekiranya alasan kerajaan menaikkan harga diesel untuk mencegah penyeludupan, yang perlu diambil perhatian adalah meningkatkan penguatkuasaan serta menekan dan menangkap para penyeludup yang mengkhianati negara dan bukannya dengan menaikkan harga bahan api itu. Bagi meredakan amarah dan keresahan rakyat, maka kerajaan menjanjikan suatu yang agak luar biasa, yaitu menjamin tiada kenaikan harga barangan. Tidak perlu kepada pakar ekonomi, pesawah yang mengusahakan sawah pun tahu bahwa kenaikan harga diesel bakal memberi kesan domino kepada kos sarar diri rakyat. Belum pun sempat seminggu, kita sudah dengar keluhan rakyat akibat kenaikan harga barangan, katanya lagi.